Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah pun berhenti di muka surat 48. Hari ini 483. Perkara-perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah bincangkan beberapa perkara dan telah kita kupaskan bersama, antara lain sebagai contoh, sekiranya seseorang itu berpuasa, mereka itu boleh melakukan beberapa perkara sebagai contoh bersiwak atau berus gigi yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, walhamdulillah. Kemudian kita juga telah bincangkan bahawasanya sebaik-baiknya memandangkan beliau itu berpuasa, bagus juga sekiranya beliau dapat menambahkan amalan-amalan soleh sebagai contoh dengan banyak bersedekah dan juga bertadarus Al-Quran. Apabila kita kupaskan tentang bertadarus Al-Quran, kalau dapat, baik juga untuk kita dapat usahakan untuk dapat mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan apabila kita telah mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, amalan tersebut dapat kita senantiasa teruskan selepas Ramadan, tetapi mungkin tak sekerap pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, pada satu bulan kita dapat khatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan, kalau dapat 2 bulan sekali khatamkan Quran atau 4 bulan sekali dapat khatamkan Quran, alangkah baiknya. Berdasarkan metod yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Alhamdulillah. Kemudian kita juga telah masuk membincangkan di mana kita digalakkan untuk memperbanyakkan amalan soleh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan bahkan ada disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, maka akan diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Selain daripada itu, pada bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau dapat, untuk kita usahakan menghidupkan malam-malam akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita meneruskan perkara-perkara yang diperbolehkan ketika berpuasa. Jadi apakah antara perkara-perkara yang diperbolehkan ketika puasa? Jadi itulah perbincangan kita di muka surat 483. Para jemaah yang dirahmati Allah, di muka surat 483 daripada kitab
terjemahan Fiqh Sunnah. Kitab asalnya adalah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahullah. Beliau mengatakan, ada beberapa perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. Antara lain, pertama, diperbolehkan menyiram air ke atas tubuhnya dan menyelam ke dalam air. Jadi persoalan seorang yang sedang puasa, kalau dia mandi di siang hari Ramadan, adakah batal puasanya? Jawapannya tak batal. Contoh, dia bangun ataupun dia kerja malam katakan, kemudian selepas asar dia nak kena siap untuk pergi bertugas. Selepas zuhur dia tidur, lepas itu selepas asar dia bangun untuk solat asar dan masuk waktu asar, kemudian dia mandi untuk bersiap sedia pergi kerja malam. Adakah diperbolehkan mandi? Jawapannya diperbolehkan, tak ada masalah. Bahkan bukan hanya mandi, katakan seorang itu bukan tinggal di Singapura, dia tinggal di luar negara, rumah luar negaranya itu tak ada toilet macam kita. Tetapi kalau dia mandi air sungai atau mandi air laut. Boleh tak dia mandi laut atau mandi sungai? Jawapannya diperbolehkan. Tak ada masalah. Jadi mandi di siang hari bulan Ramadan, tak kira mandi pakai shower atau mandi air laut atau air sungai, tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa adalah minum ketika berpuasa. Ya, makan dan minum adalah membatalkan puasa. Maka dengan demikian, seorang yang mandi laut, mandi apa sekalipun, tak minum, tak batal puasa. Seorang yang tak mandi, tapi dia minum, batal puasa dia. Cuma persoalan kalau seorang itu berpuasa, boleh tak dia mandi suka-suka, mandi laut suka-suka? Jawapannya boleh. Cuma perlu ingat, kalau awak mandi suka-suka, kalau tak sengaja terminum air, batal. Jadi kita tidak boleh suka-suka mandi mandi laut, mandi swimming pool atau sebagainya. Kalau kita tak sengaja kita tertelan air, batal. Begitu juga kalau kita katakan diperbolehkan kita mandi tadi, kita boleh mandi tetapi kita bukan suruh minum air ketika mandi. Jadi kalau kita bershower, mandi pakai shower atau pakai gayung, lalu kita dah terbiasa ketika mandi itu kita minum sekali lah, batal. Jadi di sini kita kena bezakan. Yang batal tu adalah minum, makan dan minum batal. Akan tetapi setakat mandi, maka ianya tidak membatalkan puasa. Dia perlu berhati-hati, kalau sekiranya dia sedang berpuasa, dia nak bersukaria, nak pergi swimming pool ke apa, besar kemungkinan dia akan tertelan air. Nescaya memandangkan besar kemungkinan dia tertelan air, maka elakkan itu adalah lebih baik. Tetapi kalau dia yakin, insya-Allah tak telan apa, seperti mana dia mandi biasa atau rumah dia belakang ini ada sungai, dia selam sekejap berapa minit untuk segarkan badan, nak pergi kerja atau sebagainya, maka tidak batal. Penulis mengatakan, antara perkara-perkara yang dibolehkan ketika berpuasa adalah menyiram air ke atas tubuhnya atau menyelam ke dalam air. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdul Rahman dari beberapa orang sahabat Nabi SAW, di mana mereka mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sha'im minal atashi aw minal har. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW menuangkan air ke atas kepalanya ketika sedang berpuasa disebabkan dahaga yang teramat sangat ataupun disebabkan panas yang yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita disebabkan panas, katakan panas sangat kat luar ni sekarang, ataupun musim jerebu ke musim panas ke, seseorang itu bertugas di luar. Dia bertugas di roadside lah katakan. Jadi dia ambil air botol, panas, letak kepala. Boleh. Tak ada masalah. Ya.
Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa sha'im thumma yaghtasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap berjunub pada waktu subuh padahal baginda berpuasa, setelah itu baginda pun mandi. Kita mula puasa bila? Kita mula puasa dengan terbit fajar. Terbit fajar maknanya telah masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh dah mula puasa. Kalau seseorang itu katakanlah contoh subuh 5.45. Kemudian dia berada dalam keadaan junub. Sama ada tadi lepas sahur dia belum mandi atau lepas sahur dia tidur atau apa jua cara ataupun dia tak bangun sahur, 6 suku dia bangun. Kemudian 6 suku dia bangun, dia berada dalam keadaan junub. Boleh tak dia mandi? Bukan boleh tak, wajib mandi. Bukan boleh tak. Pasal apa wajib? Solat subuh. Macam mana solat subuh kalau tak mandi? Maka wajib mandi. Cuma persoalan lain, apa hukum dia masuk waktu subuh dalam keadaan junub? Tak ada masalah. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Tidak menjejas. Cuma yang tak boleh adalah kalau masuk waktu subuh di mana dia berada dalam keadaan haid, itu lain. Masuk subuh, dia masih haid. Berarti ketika mula puasa itu dia masih haid. Orang yang haid tak wajib, tak boleh puasa. Dia kena gantikan dengan hari yang lain. Jadi bab haid lain bab. Tapi kita bincangkan dengan bab junub. Seorang yang berada dalam keadaan junub, kemudian dia telah pun mula berpuasa dalam keadaan junub, maka dia wajib mandi. Atau senario yang lain, seorang itu sedang berpuasa, kemudian ketika dia berpuasa, dia tidur, ketika dia tidur, dia bermimpi. Lalu ketika dia bermimpi, dia berada dalam keadaan junub. Beberapa persoalan. Batal tak puasanya? Tak batal. Berarti ketika berpuasa, ketika puasa tu dia bermimpi, bagi lelaki sampai terkeluar air mani. Bagi seseorang itu dia bermimpi, dalam mimpinya dia mimpi bersatu. Sehingga terkeluar air mani. Keluar mani ketika puasa? Ya, persoalan. Sengaja ke tak sengaja? Sengaja, batal. Tak sengaja, pasal kita tak boleh kontrol mimpi. Mimpi boleh kontrol tak? Tak boleh kontrol. Memandangkan mimpi, tak batal. Jadi sekarang awak dah berada dalam keadaan junub di siang hari Ramadan. Apa nak buat? Wajib mandi hadas. Kenapa mandi hadas? Bukan pasal puasanya, tetapi pasal nak solat. Puasa tak ada masalah. Pasal nak solat. Jadi awak bangun nak solat zuhur, maka wajib mandi hadas untuk solat zuhur. Atau bangun nak solat asar, wajib mandi hadas pasal nak solat asar. Katakan dia dah solat asar. Kemudian waktu solat asar, lepas solat asar, katakan dia terlelap, penat sangat. Dan terlelap tadi, dia sampai terpancut maninya. Keluar mani di siang hari Ramadan. Batal tak? Dah belajar dah, tak batal. Wajib mandi tak? Katakan, aku dah solat asar, tak nak mandi sekarang. Tak mandi sekarang, berada dalam junub macam itu. Sedang awak berpuasa dalam keadaan junub. Berada dalam keadaan junub ketika puasa tak menjejas puasa. Sah puasanya. Sampai waktu maghrib, dia berbuka puasa. Berada dalam keadaan junub, boleh tak? Sah puasanya. Tetapi kena mandi. Sekarang mandi pasal nak solat maghrib. Jadi mandinya tadi pasal nak solat maghrib. Jadi perbincangan di sini para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah juga berada dalam keadaan junub ketika berpuasa dan Nabi SAW kemudian mandi junub ketika berpuasa, maka sah. Jika penulis mengatakan, jika secara kebetulan air mandi tersebut masuk ke dalam rongga perut orang yang berpuasa tanpa disengajakan, maka puasanya tetap sah. Ni cerita pasal rongga ni, nak tengok ni bincangkan. Pasal rongga ni dah bincangkan, ada perbincangan ke belum?
Baik. Satu perkara yang sangat menarik. Okey. Penulis mengatakan, jika kebetulan air mandi tersebut masuk ke dalam rongga perut orang yang berpuasa tanpa disengajakan, maka puasanya tetap sah. Kalau tak sengaja, termasuk ke dalam satu rongga, katakan masuk, ketika mandilah, contoh mandi, kemudian kadang-kadang air masuk dari telinga atau masuk hidung. Kita buang hidung, buang ingus, tapi ada air sedikit masuk. Jadi kalau tak disengajakan, puasa tak batal. Jangan kita sengaja makan dan minum, itu tak boleh. Baik, sekarang saya nak bincangkan tentang satu perkara yang seringkali dikaitkan dengan antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Antara perkara-perkara yang membatalkan puasa seringkali kita belajar adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Adakah memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka batal puasanya? Di dalam kitab atau seringkali kita belajar, apabila memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, nescaya batal puasa kita. Ada beberapa persoalan. Apa yang dimaksudkan dengan rongga yang terbuka? Rongga yang terbuka dikatakan adalah mulut kita, opening lah, rongga terbuka. Mulut kita lagi, hidung kita lagi, telinga kita lagi, dubur kita lagi, kubul dan dubur. Kemaluan kita. Jadi masalahnya adalah perkara ini seringkali ada berlaku kesilapfahaman. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, sebahagian kitab kata batal puasa. Sebenarnya seperti mana saya sebutkan, ada banyak kesilapfahaman di sini. Sebenarnya adakah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka membatalkan puasa? Jawapannya tidak semestinya. Tidak semestinya semata-mata memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka membatalkan puasa. Contoh memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Contohnya apa? Telinga kita. Dia ambil cotton bud. Dia masukkan cotton bud ke dalam telinga. Lepas mandi, sedap. Atau masukkan sesuatu ke dalam hidung. Sama ada dengan jarinya. Atau masukkan sesuatu ke dalam mulut. Atau masukkan sesuatu ke dalam kubul atau dubur. Persoalan, batal tak? Maaf kata, jawapannya sebenarnya tidak batal. Yang batal adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga yang terbuka. Baru batal. Memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga yang terbuka. Baru batal. Kalau setakat masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, tak masuk ke dalam perut, nescaya tak batal. Kita pakai cotton bud, telinga kita basah. Kita pakai cotton bud lepas mandi. Batal apa? Tak masuk ke dalam perut. Kecuali cotton bud tu kita masuk ke dalam perut. Batal. Tapi tak masuk ke dalam perut. Masukkan sesuatu ke dalam hidung. Kita tahu saluran hidung ini boleh masuk ke dalam tekak. Boleh masuk ke dalam perut melalui tekak daripada hidung. Jadi kalau kita masuk sesuatu ke dalam hidung, saya tak makan, saya minum melalui hidung, batal. Masuk ke dalam perut. Masukkan apa lagi rongga terbuka? Telinga, hidung, mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam, jadi yang membatalkan apa? Memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga terbuka. Dia masukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga terbuka mulut. Apa dia masukkan? Apa juga? Air, makanan, apa juga dia masukkan ke dalam perut. Berarti lepas tekak dia, telan, baru batal. Tetapi kalau setakat memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, dia ambil sesuatu. Katakan, dia ambil, ni botol lah contoh. Apa ni? Tutup botol. Ketika puasa dia masuk.
Batal tak? Dia telan tak? Tak telan. Tak batal. Bukan kata itu. Masukkan air ke dalam rongga terbuka dengan berkomor-komor. Dia berkomor-komor. Dia telan tak? Tak telan. Tak telan, tak batal. Sebab itu saya katakan, semata-mata dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, tak batal. Yang batal adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga terbuka. Sebab itu komo-komo kita tahu tak batal. Kenapa kita komo-komo tak masuk perut, hanya setakat masukkan ke dalam rongga terbuka? Kenapa kita katakan batal? Kenapa kita katakan tak batal setakat komo-komo? Kemudian pula kita katakan korek telinga tak boleh. Ada lagi yang dahsyat. Ada sebahagian pengajian dia katakan, memandangkan memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, ada sampai spesifik dia katakan, seseorang itu, maaf kata, ketika dia sedang berpuasa, maaf kata dia buang air besar, maaf kata ketika buang air besar keluar najisnya, maaf kata lepas keluar najisnya termasuk balik najis, ada sampai katakan batal. Kenapa? Awak dah keluar, masukkan ke dalam rongga terbuka, masuk, batal. Bukan. Ini yang saya katakan silap faham. Jadi yang membatalkan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga yang terbuka. Maka ketika seseorang yang berpuasa, ketika musim COVID, boleh tak dia masukkan sesuatu? Masukkan apa COVID tester tu? Dia punya yang lidi panjang tu lah ya, swab dia. Batal tak? Kan masukkan rongga terbuka. Kalau kita dah belajar, tak ada masalah. Awak masukkan tak masuk perut, setakat berhenti di hidung. Tak, kalau dia berhenti di hidung, tak mengapa. Kalau kita memahami perkara tersebut, nescaya kita memahami. Seseorang yang berpuasa, ada yang bertanya, Ustaz, saya puasa tapi saya kena buat pap smear test. Nak kena test, doktor nak test, nak cek, maaf kata, kemaluan saya, doktor masukkan equipment ke dalam kemaluan saya. Batal tak? Kemaluan adalah antara rongga yang terbuka. Kita dah belajar. Memasukkan semata-mata, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, tak batal puasa. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut. Masuk perut mengenyangkan. Kita swab tak mengenyangkan, tak masuk perut. Test, pap smear test, doktor masukkan equipment ke, maaf kata, ke dalam saluran kemaluan kita, tak mengenyangkan. Masuk, keluarkan. Sama dengan test, swab test. Sama dengan earbud. Semua tidak membatalkan puasa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita memahami perkara sedemikian. Bab seperti mana saya katakan, yang seringkali jemaah silap faham mengenai memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Sebab itu, kita telan air ludah. Ustaz, telan air ludah batal tak? Kan telan air ludah kan kita telan masuk ke dalam perut. Jadi mengenai telan air ludah pula, kita kena faham. Air ludah tu kita daripada luar masukkan atau dia daripada dalam? Air ludah tu Allah SWT ciptakan, memang dia tu lubricant yang senantiasa ada di dalam mulut kita, tekak kita. Kita tak masukkan sesuatu daripada luar ke dalam rongga terbuka. Tak, dia dah memang berada di dalam. Apa juga yang berada di dalam, tak keluar masukkan, nescaya tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dapat kita memahami, alhamdulillah. Dan perbincangan kita adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Nescaya memasukkan sesuatu ke dalam badan bukan melalui rongga terbuka. Contoh, injection. Injection daripada rongga terbuka tak? Tak batal puasa. Ya? Jadi kita clear, alhamdulillah. Dan satu orang lagi bertanya, Ustaz, saya sedang berpuasa. Seseorang yang sedang berpuasa, dia mempunyai sakit semput. Boleh tak dia pakai inhaler?
Orang yang berpuasa nak pakai inhaler, boleh ke tidak? Persoalannya kenapa timbul masalah tersebut? Kerana inhaler tu daripada luar, masuk ke dalam rongga terbuka. Ini perbincangan. In order untuk jawab perkara ini, jadi sebab tu, kalau kita lihat pengajian kita ni, saya seringkali nak empower kita. Kita diberi empowerment. Kita tahu kaedah, jadi kita tahu apa juga apabila kita dah memahami kaedah, dah memahami konsepnya, letak kita berada di mana-mana, kita tahu hukum tersebut. Baik, dalam masalah ini, orang bertanya, seorang yang berpuasa pakai inhaler boleh ke tidak? Pertama sekali kita nak tengok inhaler tu daripada dalam telan seperti air ludah atau daripada luar. Dia daripada luar, benda luar. Baik. Benda tu masuk ke dalam rongga terbuka atau bukan rongga terbuka? Rongga terbuka, mulut. Baik. Dia masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Persoalan seterusnya, inhaler tu masukkan ke dalam perut ke bukan? Dia inhaler tu, dia tekan, kemudian tujuannya itu adalah untuk beri kepada lungs, paru-paru, untuk pernafasan. Pernafasan ke paru-paru, bukan ke perut. Kalau ianya tu bentuk pernafasan, orang yang berpuasa, saya tanya, orang yang berpuasa boleh tak dia hirup udara? Batal tak? Udara itu, kalau kita boleh nampak color dia, dia akan masuk ke dalam hidung kita. Sama ada kita nak hirup daripada hidung atau daripada mulut. Masuk ke dalam mulut. Batal tak? Tak batal. Kerana itu udara. Udara bukan, ianya untuk memberi pernafasan. Lungs, heart dan sebagainya. Maka inhaler ini, kaedahnya serupa dengan udara yang kita hirup. Dia bukan untuk mengenyangkan perut, masuk ke dalam perut, akan tetapi dia akan pergi ke paru-paru. Maka dengan demikian, alhamdulillah. Jadi kita memahami, bukan hanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka batal, akan tetapi yang batal itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga yang terbuka. Jadi alhamdulillah, dengan ini kita dah memahami beberapa perkara yang sering kali menjadi masalah atau silap faham. Baik, alhamdulillah. Kita sambung perbincangan. Memakai celak dan menitiskan obat atau lain ke dalam mata sama ada terasa dalam kerongkongan atau tidak. Sebab mata bukanlah jalan yang boleh memasukkan air ke dalam rongga perut. Baik. Antara perkara yang diperbolehkan adalah, Ustaz kata tadi memasukkan sesuatu ke dalam perut kan. Kadang-kadang saya pakai obat mata sampai rasa kat tekak. Jadi berarti dia masuk perut tak? Masuk perut. Jadi macam mana? Batal ke tidak? Sebentar. Rongga terbuka apa? 5 tadi. Mulut, hidung, telinga, kubul, dubur. Mata, tak ada orang makan melalui mata. Tak. Doktor kalau masukkan sesuatu, orang sakit pun masuk hidung, masuk tiup, boleh. Jadi mata ni bukan saluran untuk makan. Nescaya kalau kita sakit ketika berpuasa dan kita pakai obat mata, terasa obatnya sampai di tekak, tidak membatalkan puasa kita. Atau memakai celak. Kalau memakai celak, diperbolehkan. Ustaz, boleh pakai celak. Ketika puasa boleh pakai shadow ke tak boleh pakai shadow? Eyeshadow, boleh pakai kosmetik. Ni macam mana pula? Ketika berpuasa, kalau seseorang itu nak pakai eyeshadow, nak pakai kosmetik, hukum dia bukan masalah puasa ke tak. Dalam puasa atau luar puasa, hukum hampir sama. Dia pakai itu untuk siapa? Kalau pakai untuk suami, dapatlah pahala. Pakai untuk suami, dapat pahala. Alhamdulillah. Tapi masalahnya orang kita ni masalah, kalau di rumah tak bersolek untuk suami. Kalau kat luar yang dia bersolek, ini masalah.
Jadi suami tengok ni, kat rumah kita suami tengok, macam itulah dia tengok. Kita berhias kat luar, orang tengok, cantik betul isteri kau. Cantik. Awak nampak ketika dia cantik lah. Saya nampak ketika dia berada di rumah. Jadi, sebaiknya para jemaah yang dirahmati Allah, kat rumah tu berhias untuk suami. Dan suami juga berhias untuk isteri. Macam kita baru-baru kenal, ketika baru-baru kenal, nak jumpa bakal, terus clear, semua clear tak? Semua pastikan semua. Contohlah ya. Baik. Perkara seterusnya. Antara perkara yang diperbolehkan adalah berciuman. Seorang yang mampu mengawal syahwat atau nafsunya dibolehkan bercium ketika berpuasa. Walau bercium suami isteri. Baik. Apa maksud cium? Atau kucup? Diperbolehkan. Mengucup, katakan seorang ayah mengucup anaknya, seorang anak mengucup ayahnya, seorang cucu mengucup datuknya atau neneknya. Semua diperbolehkan. Seorang suami ketika nak keluar rumah, isterinya salam, suami pun kucup left, right, keluar. Batal tak puasa? Tak batal. Diperbolehkan. Kecuali untuk pengantin baru. Pengantin baru sebaiknya jangan cium. Ya? Atau sesiapa saja yang tak boleh mengawal syahwat, jangan cium. Kalau sekiranya boleh mengawal syahwat, maka para jemaah yang dirahmati Allah, tak ada masalah. Kalau tak boleh mengawal syahwat, bukan kata cium. Kadang-kala berpegang tangan pun, minta maaf lah bang, kita ni tahulah baru pengantin baru seminggu kahwin. Kemudian kalau pegang tangan pun, maaf kata bersyahwat sangat. Jadi atas dasar demikian kita pun puasa kan, elakkanlah kita. Ini contoh. Jadi kita kena lihat kemampuan seseorang. Sekiranya bercium itu, dan apabila kita katakan cium ni, maaf kata bukan cium mulut dengan mulut lah. Bukan. Tapi kalau setakat give a peck on the lips, maaf kata ya, okey bang, saya pergi dulu bang, love you. Batal tak? Tak ada syahwat, tak ada nafsu. Just sebagai kasih sayang. Nak cium di mulut, ataupun di pipi, atau di dahi, atau di dagu, atau di kepala, atau di tangan, lengan, terpulang. Batal tak? Kalau tak ada nafsu, tak batal. Diperbolehkan. Jadi penulis mengatakan antara perkara yang tidak membatalkan puasa adalah berciuman. Seseorang yang mampu mengawal syahwat atau nafsunya dibolehkan bercium ketika berpuasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinnahu amlakukum liirbih. Ya. Nabi SAW pernah dan biasa mencium para isterinya ketika sedang berpuasa. Bahkan pernah bersentuhan tatkala berpuasa. Dan baginda adalah orang yang paling mampu mengawal nafsunya. Jadi tak ada masalah. Nak cium, boleh. Cium left, right, atas, dagu, semua boleh. Cium mata, cium hidung, cium telinga. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya demikian. Ianya adalah satu sunnah. Sunnah yang ditinggalkan. Sunnah bukan setakat solat qabliyatan, ba'diyatan. Sunnah bukan setakat solat duha. Sunnah bukan setakat puasa Senin, Khamis. Antara sunnahnya adalah senantiasa mengucup antara suami dan isteri. Suami keluar rumah, biasa tak kucup. Kalau tak biasa, amalkan sunnah. Kucup. Dah. Biasakan. Ya? Diperbolehkan. Suami bangun tidur, isteri pun kucup. Assalamualaikum. Bang, bangun bang. Masya Allah. Demikian. Diperbolehkan. Membentuk kasih sayang. Dari Umar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari, maaf kata, nafsuku bergejolak.
Aku terus mencium isteriku padahal ketika itu aku sedang berpuasa. Kemudian aku menemui Nabi SAW dan berkata kepadanya, Sana'tul yawma amran azima, qabbaltu wa ana sha'im. Umar mengatakan dan mengadu kepada Nabi, hari ini aku telah melakukan satu perkara yang amat besar. Aku mencium isteriku sedangkan aku sedang berpuasa. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, Ara'aita law tamatmatta bima wa anta sha'im. Apa pendapatmu? Lalu mengatakan, Nabi bertanya, apa pendapatmu kalau sekiranya kamu berkumur-kumur sedangkan kamu puasa? Maka Umar katakan, la bas bidzalik. Kalau aku berkumur, itu tak menjadi apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafim. Nabi mengatakan, maka kenapa kamu tanyakan lagi? Maka kenapa kamu tanyakan lagi? Jadi Rasulullah SAW kalau kita lihat kaedahnya, datang Umar bertanya, kalau kita lihat juga keadaan Umar, mereka lakukan satu perkara kecil bagi kita, tapi bagi mereka satu perkara azim, perkara besar. Apa kau buat? Tadi waktu puasa aku cium isteri aku. Rasulullah boleh katakan, oh tak apa. Tak. Tapi Rasulullah sentiasa apabila memberi jawapan seringkali nak buka minda. Buka minda sahabat. Supaya sahabat berfikir. Supaya beri, macam saya katakan, seringkali kalau saya sebutkan pun, saya kasih kaedah-kaedah supaya kita tahu. Oh, jadi kita tahu keadaan jadi macam mana kemudian hari. Rasulullah berkata, apa pendapatmu kalau kamu ini berkumur-kumur? Maksud berkumur-kumur tu apa? Keadaan panas sangat atau apa juga keadaan, kumur-kumur tapi tak telan. Setakat kumur-kumur saja. Batal tak? Tak batal. Kita tahu ketika puasa kita berwuduk boleh kumur-kumur. Jangan telan. Maka Rasulullah mengatakan, tadi awak mengucup, iya. Ada buat apa-apa lain selain daripada itu tak? Tidak. Setakat mengucup. Nescaya kalau awak kumur-kumur tak telan, batal tak? Tak batal. Alhamdulillah. Dah jangan tanya lagi. Alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, maka bagi seseorang kalau sekiranya dia tidak melampaui batas, maka tidak batal. Tadi yang kita bilang, Ustaz, pengantin baru tu ketika dia berpuasa, dia berpegang tangan, naik syahwatnya. Batal tak? Tadi kan kita bincangkan dibolehkan kucup tanpa syahwat. Kalau kucup dengan syahwat bagaimana? Kucup atau berpegang tanpa syahwat tak batal. Maaf kata, berpegang sampai naik syahwat. Batal tak? Macam nak jawab? Maka jawapannya seperti Nabi tanya, apa pendapat anda kalau anda berkumur-kumur saja, tak telan, batal tak? Tak batal. Sebaiknya, kalau kenapa dikatakan tanpa syahwat? Kalau dengan bersyahwat, dibimbangkan melirit, dibimbangkan tak dapat mengawal, dibimbangkan kalau dah tak dapat mengawal melirit, berjatuh kepada perkara yang membatalkan, bukan hanya membatalkan, tetapi boleh kena kafarah. Jadi ini adalah preventive measures. Kalau dah bersyahwat, stop kat situ. Sebaiknya jangan buat sesuatu yang boleh membuka pintu syahwat di mana tidak boleh dapat mengawalnya. Itu dia. Tetapi kalau, maaf kata, kalau seorang itu rindu sangat dengan isteri atau suaminya, terkenang balik malam, oh abangku lama tak jumpa. Ketika puasa ni, terkenang suami dan isteri sampai bersyahwat. Batal tak? Tak batal. Tapi sebaiknya janganlah. Tunggu lepas dia pulang, lepas buka puasa nanti. Ibnu Al-Mundhir berkata, Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum
Aisyah, Atha, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ahmad dan Ishaq membolehkan mencium isteri ketika sedang berpuasa. Kita dah bincanglah perkara ini, diperbolehkan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukum mencium isteri adalah dimakruhkan jika boleh merangsang syahwat. Namun jika tidak, maka tidaklah dimakruhkan. Bagaimanapun, perkara itu sebaiknya dielakkan. Perkataan bagaimanapun perkara itu sebaiknya dielakkan, kita boleh cancel. Kita tambah, maka bahkan amalan itu dianjurkan. Saya kata, sunnah. Kalau dah tak ada syahwat, apa lagi? Dianjurkan. Sunnah. Sebab itu para jemaah, kadang-kala kita meninggalkan sebahagian sunnah-sunnah sebegini, sunnah-sunnah yang boleh pereratkan perhubungan. Ya, jadi kita kurang. Sebab tu ada orang katalah, ada orang pernah beritahu saya, orang Melayu ni tak romantik. Saya tak tahu sejauh mana betulnya. Dia kata nak cari orang kalau nak kahwin ke nak apa, elakkan, bagi dia lah, bukan saya cakap. Orang Melayu tak romantik. Kalau orang sebagai contoh, kita tengok orang Mak Saleh ke apa, dah tua-tua jalan pimpin tangan. Dia pimpin dia, Masya Allah. Dah tua-tua, suap dia, Masya Allah. Suap dengan kasih sayang. Romantik. Orang Melayu nak jalan pimpin tangan, tak adalah. Sudahlah bang, sudah tua ni, malu dengan cucu. Gitu. Kalau dia sakit pun suap. Kalau Mak Saleh tu, Masya Allah, suap sayang, I love you. Ni suap, cepatlah, jangan berkecah-kecah. Berkecah semua. Sambil suap, sambil tu dia mengomel beletih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Contoh. Jadi, romantikkan. Ya? Kucup. Sebab tu tambah, tukar. Maka dianjurkan. Bagaimana perkara ini sebaliknya dielakkan? No. Maka bahkan dianjurkan. Amalkan sunnah. Buat kempen sunnah kucup isteri. Dia tak boleh sunnah kempen apa, hidupkan Ramadan, alhamdulillah. Dadah itu haram, alhamdulillah. Ya semua, tapi sunnah kucup isteri sebelum keluar. Sunnah beri salam suami kepada isteri, isteri kepada suami di waktu pagi. Sunnah beri salam apabila masuk ke dalam rumah. Amalkan. Baik, penulis mengatakan, dalam hal ini tidak ada perbezaan antara orang tua dengan orang muda. Perbincangan kita mengenai mengucup suami isteri. Penulis mengatakan, dalam hal ini tidak ada perbezaan antara orang tua dengan orang muda. Kerana yang mesti diambil kira adalah syahwat, mampu mengawal atau tidak. Dan kemudian, maaf kata, keluarnya mani. Kalau dia mengucup sampai keluar mani, jangan kucup. Untuk awak ni jangan. Yang saya katakan sunnah tu, not for you. Awak ni special case, spesies yang unik, tak boleh. Jadi kalau orang yang perkara sedemikian, maaf kata, boleh keluar mani, batal puasanya. Jika dia boleh membangkitkan syahwat anak muda atau orang tua yang masih bertenaga, maka hukumnya tetap tak digalakkan. Sebaliknya, jika tidak membangkitkan berahi disebabkan sudah lanjut usia atau kerana pemuda tersebut ternyata lemah syahwat, maka tidaklah dimakruhkan. Bagaimanapun sebaliknya, perkara ini dielakkan, cancel. Bagaimana perkara ini dielakkan, perkara itu dianjurkan. Selagi mana dapat mengawal syahwat ketika puasa. Atau dianjurkan apatah lagi di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa. Penulis menambah, sama ada mencium pipi, maaf kata mulut atau bahagian tubuh yang lain dan demikian juga menyentuh dengan tangan atau memeluk, maka semua itu adalah sama hukumnya dengan mencium. Diperbolehkan. Alhamdulillah. Ada masalah di sini? Ustaz, dia kata mengucup tu, ya, di mana saja. Seperti yang saya katakan, nak di pipi, di hidung, di mata, di dahi, di dagu, di rambut, di tangan, di lengan, di bibir, semuanya diperbolehkan. Asalkan tidak bersyahwat. Baik, seterusnya. Perkara yang diperbolehkan ketika berpuasa adalah suntikan. Maaf kata,
penulis mengatakan sama ada untuk memasukkan zat makanan atau bertujuan yang lain tanpa mengira dilakukan ke dalam urat atau ke dalam kulit sahaja. Sebab bagaimanapun pada akhirnya suntikan tersebut pasti masuk ke dalam rongga meskipun dimasukkan bukan daripada saluran biasa. Jadi perbincangan di sini, injection. Adakah injection membatalkan puasa? Jawapannya injection tidak membatalkan puasa. Cuma penulis mengatakan tak kira sama ada memasukkan zat makanan atau bertujuan lain. Di sini kita lihat. Orang yang pergi injection, kadang-kadang injectionnya itu pasal dia sakit, dia demam, di injection untuk memberi penyembuhan. Ataupun dia injection ketika COVID, dia nak kena, apa nama dia? COVID vaksin. Jadi vaksin ketika COVID diperbolehkan. Di sini semua bukan saluran rongga yang terbuka diperbolehkan. Yang tak boleh sebagian ulama mengatakan ada sesuatu jenis injection di mana injection ini adalah ianya satu bentuk pemakanan. Contoh orang yang masuk hospital, sebagian orang dia masuk hospital, dia tak makan, maka doktor kena kasih drip. Tujuan drip ni adalah untuk tujuan pemakanan. Kau tak makan, dengan drip ini kenyang, dengan drip ini dapat kekuatan dan sebagainya. Kalau drip itu jenisnya jenis untuk pemakanan, nescaya drip sedemikian membatalkan puasa. Kerana tujuannya ada tujuan pemakanan. Tapi kalau drip itu bukan pemakanan, drip itu untuk kesegaran atau sakit atau sebagainya, maka tak batal puasa. Cuma kalau orang yang dah sampai kena drip tu, dia kena ingat Allah Ta'ala beri dia kelonggaran. Orang yang sakit atau bermusafir, fa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, dan bagi siapa yang sakit atau bermusafir, bolehlah digantikan puasanya di hari-hari yang lain. Ya. Alhamdulillah. Seterusnya, antara perkara yang tidak membatalkan puasa adalah berbekam. Berbekam di bahagian kepala. Nabi SAW pernah berbekam pada baginda sedang berpuasa. Jadi berbekam ini adalah satu amalan yang Nabi SAW lakukan dan ianya satu bentuk perubatan. Jadi berbekam tu ketika saya waktu belajar dululah di Madinah, kemudian kawasan Basapko, zaman dulu tu ada Basapko, kawasan sana. Kawasan-kawasan situ ada banyak orang kulit hitam, Nigeria, Afrika, yang mereka juga lakukan bekam. Jadi cara bekam, hari ini kita lihat orang berbekam cupping tu, dia pakai cups. Ya. Zaman tu saya tahu mereka betul ori punya bekam lah. Pakai blade, dia potong sedikit, keluarkan jelly-jelly dia. Oh, tengok tak berani. Kita ni orang Asia kan kecut. Tapi orang Afrika, orang kulit hitam berani. Dia potong sikit, keluarkan, Masya Allah. Tapi bagaimana? Lepas tu dia kata, ringan kepala. Berbekam. Jadi maksudnya di sini, berbekam dengan apa juga cara, tujuannya untuk mengeluarkan darah-darah kotor, diperbolehkan ketika seseorang itu sedang berpuasa, kerana itu adalah salah satu jenis apa? Perubatan. Berbekam di bahagian kepala tidak membatalkan puasa. Bagaimanapun ia dimakruhkan kalau ianya boleh melemahkan seseorang. Thabit al-Bunani pernah bertanya kepada Anas, adakah kamu menganggap makruh berbekam orang yang sedang berpuasa di zaman Rasulullah SAW? Anas menjawab, la illa min ajli dha'f. Tak, ianya tak ada masalah berbekam, kecuali apabila boleh menyebabkan lemah pada tenaganya. Berbekam pada bahagian anggota tubuh selain daripada kepala adalah sama hukumnya dengan berbekam pada bahagian kepala, yakni al-hijamah. Jadi al-hijamah ini berbekam di bahagian kepala, di tengkuk ke atau sebagainya. Ada yang kepala tu dia, saya ingat apa dia buat, dia ambil razor blade dulu,
dia cukur sikit bahagian kepala tu, baru dia ambil razor blade, lepas dia cukur, botakkan sedikit, lepas tu dia potong kulit kepala, buang jeli-jeli di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berani tak? Contohlah. Cuma kadang-kadang kita terfikirlah, bagi sebagian golongan orang tu yang memang sakit kepala atau mungkin sakit migrain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita cuba berbagai-bagai ubat, kadang-kadang tak ada jalan keluar. Mungkin antara treatment yang kita belum cuba adalah dengan berbekam. Jadi boleh usaha. Jadi berbekam diperbolehkan tidak? Jawapannya diperbolehkan. Yang tak boleh tu kalau dia berbekam tu keluar darah. Keluar darah dia akan buat dia lemah. Maka kalau dia demikian, makruh. On that note, apabila kita mengatakan berbekam diperbolehkan, berbekam dia keluar darah, diperbolehkan. Cuma makruh kalau dia tu agak lemah, melemahkan badan. Maka persoalan seterusnya, seorang yang sedang berpuasa, boleh tak dia menderma darah? Lihat di sini. Yang dia tak boleh masukkan sesuatu, masukkan makanan ke dalam perut. Kalau dia keluarkan sesuatu ke dalam daripada badan dia, kat mana elemen yang membatalkan? Tak ada elemen yang membatalkan. Berbekam, dia keluarkan darah. Darah kotor dikeluarkan, maka diperbolehkan. Maka orang yang nak menderma darah, dia keluarkan darah untuk kebajikan. Kerana ada orang lain memerlukan darah. Satu nokta yang nak kena tengok. Apabila kita keluarkan darah daripada tubuh badan kita, satu beg, adakah ia itu melemahkan kita? Bagi sebagian orang, keluarkan satu beg darah, dia pun mabuk, pingsan, lemah. Untuk awak, jangan derma darah. Tapi bagi satu orang yang lain yang kuat, bertenaga, segar, sihat, keluarkan satu beg, tak ada apa-apa langsung. Maka bagi dia, walau sedang berpuasa, dia boleh derma darah. Derma darah tu, batal puasa tak? Tak batal puasa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahu berbekam dan derma darah dan sebagainya. Alhamdulillah. Perkara seterusnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung. Batal puasa tak? Berkumur-kumur. Atau masukkan air ke dalam rongga hidung. Hidung ni. Masukkan air ke dalam batal tak? Ini kita dah bincang. Yang batal itu adalah memasukkan air ke dalam perut melalui rongga terbuka hidung atau mulut. Kalau kita berwuduk, kita kumur-kumur, tak ada masalah. Seseorang itu nak pergi mewawancara, bekerja. Saya tahulah Ustaz, kadang-kadang mulut kita kan tak makan kan berbau. Saya nak jumpa dengan kawan-kawan yang bukan beragama Islam, takut mereka uncomfortable. Boleh tak saya kumur-kumur? Silakan, falyatafaddal. Jadi berwuduk dia kumur-kumur, ataupun ketika nak bertemu dengan kawan dia, dia terpaksa berkumur-kumur, bahkan masukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk, boleh. Jangan sehendak hati yang sedut air sampai tertelan. Yang penulis mengatakan nokta ke-6, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung, namun apabila dilakukan secara berlebihan, maka dimakruhkan kerana bimbang masuk ke dalam perut. Dari Laqid bin Syabrah bahawasanya Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika anda membersihkan rongga hidung, maka sampaikanlah ke dalam-dalamnya kecuali jika kamu sedang berpuasa. Fa'idha stanshaqqat fa'abligh illa an takuna sha'iman. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini secara umum, Rasulullah mengatakan apabila anda berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kecuali anda berpuasa. Berarti kalau ketika kita berpuasa, tak boleh kita buat bersungguh-sungguh, sedut, tak boleh.
Ketika puasa tak boleh sedut. Sampai betul-betul sampai terasa tak boleh ketika puasa. Apa maksudnya? Maksudnya ketika tak puasa kita digalakkan. Saya pernah lakukanlah ya. Kalau kita jarang lakukan, boleh sakit. Sebab kalau kita ambil air, kita sedut. Sakit sampai ke otak, tengkorak. Mungkin pertama 2 kali, 3 kali, beberapa kali. Pasal lama tak buat. Apabila Rasulullah katakan demikian, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Ada sebagian penyakit yang datang daripada hidung yang sunnahnya kita berwuduk, kita masukkan air ke dalam hidung, kemudian hembus keluar. Ada hikmah di sebalik itu. Jadi Rasulullah katakan, apabila anda berwuduk, apabila masukkan air ke dalam hidung, buatlah bersungguh-sungguh, kemudian lepas itu, kecuali kalau anda itu berada dalam keadaan puasa. Jadi kalau tak puasa, kalau kita nak cuba, boleh cuba. Cuma bagi mereka yang baru lakukan itu, ketahuilah memang sakit. Sampai macam saya katakan, sampai otak, sampai tengkorak kadang-kadang rasanya. Tapi kalau dah lama, mungkin dah terbiasa, tanpa kita sedari, itu juga jenis untuk membersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ataupun salah satu jenis treatment penyembuhan. Ulama memandang makruh meletakkan obat ke dalam hidung orang yang berpuasa dan menurut mereka perbuatan demikian boleh membatalkan puasa. Hadis ini menguatkan pendapat mereka itu. Ibnu Qudamah berkata, jika seorang berkumur-kumur atau beristinsyak ketika bersuci, lalu masuk air ke dalam rongganya tanpa disengaja dan bukan pula kerana berlebih-lebihan, maka dengan demikian tidak membatalkan puasanya. Demikian pendapat Auza'i, Ishaq dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Ia diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, puasanya batal kalau dilakukan dengan bersungguh-sungguh sampai masuk ke dalam air. Masukkan air ke dalam rongga terbuka, masuk ke dalam perut. Puasanya batal kerana dengan demikian dia telah memasukkan air ke dalam rongga perutnya dalam keadaan sedar. Sehingga dengan demikian puasanya menjadi batal. Ini sama halnya apabila dia sengaja minum air. Jadi minum air itu tak semestinya daripada mulut, boleh juga daripada hidung ke dalam mulut. Imam Ibnu Qudamah ketika menyokong pendapat pertama berkata, pada kami masuknya air ke tenggorokan adalah tanpa berlebihan dan tanpa disengajakan. Oleh itu, ia sama halnya dengan seekor lalat terbang dan kemudian masuk ke dalam tenggorokannya. Dengan demikian, keadaan seumpama itu berbeza dengan perbuatan yang disengajakan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, kita henti di sini. Kerana apa? Perbincangan seterusnya agak panjang. Apa hukumnya menelan sesuatu yang boleh dielakkan? Apa hukumnya seorang yang menelan air ludah atau dia tengah jalan termakan debu dan sebagainya? Dia perkara-perkara itu akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita sedang bincangkan mengenai perkara-perkara yang diperbolehkan bagi seseorang yang bagi seseorang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.